Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, apa khabar semua? Uh, saya Masa Bayu. Uh, Hari ini saya sambung lagi lah apa yang saya bicarakan pada video sebelum ni berkaitan tentang penyatuan umat Islam pada proses tahun 2024. Jadi terima kasihlah yang telah memberikan komen-komen dalam video tersebut, dan saya hanya menyentuh secara dasar saja pada peringkat awal video itu. Jadi hari ini saya akan perincikan lagi lah supaya kita dapat memahamkan ya secara lebih jelas, secara lebih praktikal, kenapa persoalan penyatuan itu berbalik kepada ekonomi. Ialah banyak komen dan juga banyak pernyataan masing-masing yang saling memberikan pandangan-pandangan tertentu, dan saya tidak tolak semua itu, cuma saya ingin memberikan penekanan kepada sesuatu yang lebih praktikal. Kita ni ramai sangat yang memberi cadangan, memberitahu ini cara dia, itu cara dia dan sebagainya. Tetapi bila masuk kepada practicality, bila kita mintakan, berilah kita contohnya atau berikan kita formulanya atau cara untuk pelaksanaan, berbalik kepada serahlah pada Allah. Allah akan bantu. Jadi ini yang saya nak elakkan. Dah memang hakikatnya kita berserah pada Allah, tetapi berserah dengan pelaksanaan, berserah dengan usaha, yang bukan hanya sekadar mengharapkan keajaiban datang tiba-tiba. Allah beri kita akal. Allah beri kita semua perkara rujukan yang jelas dalam Al-Quran, sunnah Rasulullah SAW kepada kita untuk kita melakukan tanggungjawab kita, posisi kita yang sebenar-benarnya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan, balik kepada persoalan penyatuan. Kenapa? Kerana tanpa ada penyatuan, akan seumpama lidi sebatang yang akan mudah dipatahkan. Buat macam mana sekalipun, kekuatannya hanya sebatang lidi. Jika ada 1000 lidi sekalipun, tapi masing-masing duduk pada tempat masing-masing, tak ada penyatuan, tak bergabung, maka 1000 batang lidi itu akan mudah dipatahkan. Sebaliknya, jika lidi-lidi yang sebatang-sebatang ini digabungkan, jadi dia penyapu. Jadi dah dia kuat, nak dipatahkan dah tak boleh. Boleh digunakan untuk membersihkan sebarang kekotoran yang ada dalam rumah, di luar rumah. Bila dia sebatang lidi, hanya boleh jadikan guna untuk cucuk daging-daging jadi ikan sate. Lepas tu terbakar. Dah, itu sajalah. Tapi bila jadikan dia penyapu gabungan daripada lidi-lidi, maka ia akan membersihkan kekotoran yang ada di rumah dan membersihkan kotoran yang ada di luar rumah. Itulah umat Islam. Kita tidak boleh duduk sendiri. Kita kena bersatu. Rasulullah SAW sendiri, dia tidak ada kekuatan untuk melakukan perubahan kecuali adanya penyatuan daripada mereka-mereka yang menerima apa yang beliau sampaikan. Maka inilah yang perlu kita pegang, tuan-tuan dan puan-puan, penyatuan. Tanpa penyatuan, gagah macam mana sekalipun, hebat macam mana sekalipun pemikiran kita, tetap kita akan kalah dengan perjumlahan. Minoriti akan ditindas oleh majoriti apabila tidak ada kekuatan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita baliklah ya pada kisah yang saya terangkan dalam video yang sebelum ni. Kenapa saya katakan kepada sahabat saya itu Datuk tu, tentang hubungan ekonomi dengan orang Melayu? Saya mengambil kisah ataupun pernyataan ekonomi ini bukan kerana sekadar melihat ataupun sekadar menjadikan sebagai satu statistik, tetapi saya melihat dengan pelaksanaan dan kesan-kesan yang berlaku kepada banyak pihak, khususnya di negara-negara di Timur Tengah, Afrika, negara-negara yang mana saya
berjalan, saya melihat sendiri, membuat kajian-kajian yang menjelaskan pembuktian itu wujud hubungan ekonomi dengan kehidupan seseorang dari segi aspek hubungan dia dengan penciptanya dan hubungannya dengan keluarganya dan juga sekelilingnya. Ekonomi memainkan peranan yang sangat penting. Jadi daripada situ, penekanan kepada ekosistem ekonomi Islam itu sangat penting. Maka saya merujuk kembali kepada kisah bagaimana bangsa Melayu yang ingin disatukan kembali, ya, untuk menjadi sebagai satu bangsa yang mampu memberikan sumbangan kepada masyarakat dunia. Mampu untuk kembali berada pada posisi yang sepatutnya, yang tidak lagi diperkotak-katikkan. Maka berbalik kepada ekonomi, tuan-tuan dan puan-puan. Buktinya di mana? Hari ini saya dapat keluhan ramai. Buka saja TikTok ke, buka sosial media, buka mana-mana kisah blog-blog. Mengeluhnya rakyat Malaysia, khususnya bangsa Melayu, dengan kos hidup yang sangat tinggi di Malaysia pada hari ini. Naiknya teks katanya, beras dah melampau-lampau harga naik. Nak beli ayam pun dah mahal katanya, nak beli minyak pun naik harga. Kemudian kena pula dengan barang-barang yang tak jangkau, tiba-tiba naik harga elektrik, naik dan sebagainya. Apabila kita lihat semua perkara ini, akhirnya ke mana tuan-tuan dan puan-puan? Ekonomi. Kenapa mereka menjerit? Kenapa mereka mengeluh, resah? Dan baru-baru ini kalau tuan-tuan dan puan-puan dapat dengar saya dengar satu sahabat saya hantar tangisan seorang lelaki. Orang lelaki ni susah nak nangis, tuan-tuan. Kalau dah menangis tu berat dah cerita dia. Dia menangis dalam satu keluhan dia kepada salah seorang TikToker lah, ya, saya katakan macam tu, atau di online. Nangis dia sampai dia menyatakan, dia menyumpah, dia berdoa kepada Allah untuk dibinasakan kepimpinan yang dikatakan menzalimi dia, menzalimi sekeliling dia, lebih-lebih lagi pada diri dia yang katanya tidak tahu nak buat macam mana. Apa punca dia? Ekonomi. Dia menangis meraung kerana memikirkan dia tak tahu nak buat macam mana kerana ekonomi dia sangat-sangat bermasalah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau dah ekonomi lemah, macam mana nak bersatu? Hari ini orang Malaysia khususnya, yang paling utama, paling majoriti terdesak dalam sudut ekonomi adalah orang Melayu. Bila kita tidak ada kekuatan, tidak ada kewangan, tidak ada apa yang kita nak pegang, simpanan pun tak ada, nak beli beras pun tak cukup duit, tak ada duit. Kalau diri sendiri kita kata kita boleh berpuasa, bagaimana dengan anak-anak isteri di rumah? Jadi apa yang akan kita lakukan? Perut dah lapar. Nak tak nak kena cari usaha apa sekalipun. Kerana nak memenuhkan fitrah sebagai manusia perlu makan. Itu belum cerita lagi tempat tinggal, sewa rumah lah, mungkin nak beli kereta dan sebagainya. Akhirnya fikirannya dia pusing. Bila masanya nak bersatu? Bila masanya nak bercerita tentang keagungan bangsa, keagungan dari segi martabat kuasa orang Melayu? Kalau orang Melayu masih mengemih lagi, terpaksa bila naik saja harga, kurang saja subsidi, kita orang Melayu yang pertama akan menjerit, melompat. Kenapa? Ekonomi. Salah ke apa yang saya katakan ni? Sampai kata jangan persoalkan ekonomi, jangan persoalkan tentang perkara-perkara lain selain daripada merujuk Al-Quran. Yalah, kita rujuk Al-Quran, dan Al-Quran tu ada persoalan muamalat. Kenapa tak nak pakai yang muamalat tu? Formula dia bagaimana? Ada persoalan bagaimana membangunkan ekonomi. Ada dalam tu semua. Rujuk dah betul, tapi tak nak laksanakan. Jadi kita mengalami suasana yang sebegitu hari ini. Ramai yang pandai bercakap, ramai yang tunjuk dia hebat, dia tahu. Tengoklah, buka mata, pergi jalan utara sampai selatan, Sabah dan Sarawak. Tengok orang Melayu macam mana. Kemudian nak ceritakan penyatuan orang Melayu. Sesama Melayu juga sedang berlaku perselisihan yang berat. Saya tak nak ceritalah politik-politik yang
Yang bagaimana sebab saya tak terikat pun dengan mana-mana parti politik di Malaysia ni. Saya hanya melihat bangsa. Jadi daripada persepsi yang berbagai-bagai, masing-masing nak tegakkan benang yang besar, realitinya tuan-tuan dan puan-puan, ekonomi orang Melayu perlu ditegakkan balik. Maka di manakah datang masalah kepada orang kita? Dapur. Dapur tak berasap. Nak ajak lagi duk bersembang pasal perpaduan. Nak berbincang lagi tentang kezaliman pihak bintang Daud lah dan sebagainya. Nak bercerita tentang kezaliman musuh-musuh dan sebagainya. Sedangkan di rumah dapur tak berasap, tak ada benda nak dimasak. Jadi, jadilah kita orang yang praktikal. Jadi orang yang realistik, rasional dalam tindakan-tindakan dan keputusan kita. Bila kita dah ada kekuatan ekonomi, bukankah kita boleh mengeluarkan zakat? Membantu lebih ramai lagi pihak-pihak golongan-golongan yang tidak berkemampuan. Maka ini yang akan menjadi titik tolak kepada perubahan-perubahan dan akhirnya ruang untuk bersatu itu pasti wujud. Penuhkan dulu fitrah mereka, yakni kehidupan, bukan nak kekayaan. Kehidupan yang bertepatan dengan kelayakan sebagai manusia. Ada rumah yang dapat melindungi, tak fikir lagi sangat dengan persoalan-persoalan hutang dan sebagainya. Adanya makanan-makanan yang sentiasa cukup untuk keluarga. Sentiasa ada kemampuan jika ada sesuatu nak dicapai untuk keperluan rumah tangga dapat dipenuhi. Barulah ada ruang ubah pemikiran, ketenangan pemikiran untuk kita pergi memenuhkan tanggungjawab kita pula dengan sesama umat manusia. Ini tanggungjawab kita kepada diri kita, tanggungjawab kita kepada keluarga belum dapat kita selesaikan. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba renungkan balik. Di Malaysia ni, siapa yang kuasai ekonomi? Siapa yang pegang ekonomi? Petani orang Melayu, peladang orang Melayu. Dan semua barang-barang tu dihasilkan pekerja-pekerja orang Melayu. Dan pergi pada peringkat terus kepada pembeli, orang Melayu. Orang Melayu adalah pembeli, konsumer yang paling besar di Malaysia. Tapi orang Melayu miskin. Mana datang logiknya tu? Dan kita kata Melayu berpecah. Bukan Melayu berpecah, bangsa Melayu, setiap individu Melayu yang kita kenal, kita tak kenal, semua sibuk untuk memenuhkan keperluan hidup terlebih dahulu, ekonomi. Dah ada keperluan tu, baru ada masa untuk yang lain. Tetapi yang berlaku dalam hal ini tadi, dalam rantaian ekonomi, yang keluarkan produk, yang keluarkan hasil pertanian dan sebagainya, orang Melayu, kemudian yang menguruskan ekonomi, kek ekonomi untuk sampai kepada pengguna-pengguna, yakni orang Melayu. Ni kisah halal contohnya, saya tak nak cerita yang lain, kisah produk halal. Yang menjalankan juga, menguruskan transportasinya, sistemnya, penghilangannya dan sebagainya. Kenapa orang Melayu tak kuasai? Dan dijual balik kepada orang Melayu. Jadi inilah yang saya terangkan pada tuan-tuan dan puan-puan. Nak sembang boleh. Yang sembang, macam kawan saya katalah, sembang, Prof, sudah-sudahnya lembu pun boleh terbang. Tapi tanggungjawab kita kat dunia ni macam mana? Tanggungjawab kita sebagai khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dah berikan kita segala-galanya. Sifat fizikal, akal, otak kita. Dan yang paling penting, Allah dah bagi kita source code rujukan, yakni Al-Quran. Dan tak cukup dengan itu, Allah utuskan pesuruh-pesuruhnya, rasul-rasulnya yang utama, Rasulullah SAW, untuk menjadi contoh kepada kita, umat Islam. Lalu kita hari ini mengeluh lagi. Kenapa? Kerana kita tidak bersatu. Tengok bangsa-bangsa yang bersatu, apa yang mereka lakukan. Jangan kita iri dengan mereka, jangan kita rasa mereka itu menindas kita. Mereka bersatu.
Bagaimana mereka bersatu? Mereka penuhkan dulu keperluan asas ekonomi. Lihat saja bangsa yang lain di Malaysia, bangsa apa yang menguasai ekonomi? Apabila ada sesuatu perubahan, harga perubahan, nilai servis dan sebagainya, yang paling bising orang Melayu. Bangsa lain tak bising sangat. Tak nampak lah. Ada lah, bukan tak ada tak nampak. Tapi yang terkesan secara langsung, directly, adalah orang-orang Melayu. Maka itulah tuan-tuan dan puan-puan. Akhir zaman adalah zaman yang meletakkan akal yang waras, rasional, dalam meletakkan penilaian pelaksanaan kita. Bukan ikut hati. Kerana ikut hati itu mati, ikut rasa itu binasa. Kerap sangat terpengaruh dengan cerita-cerita dongeng. Sembang, tak habis-habis. Saya ni jadi meluat sebenarnya bila saya cerita pasal sembang-sembang ni, saya jadi meluat. Tak maaf lah, siapa yang terasa, siapa makan cili, dia terasa pedas. Sebab saya orang praktikal, saya buat kerja. Bila saya rancang sesuatu, saya lakukan. Sama ada berjaya tak berjaya, itu soal nombor 2. Tapi usaha tetap diteruskan. Tak berjaya, cari apa punca tak berjaya, perbaiki, jalan lagi. Bukan kita duduk mengadah tangan. Sekadar-kadar menanti satu keajaiban yang berlaku. Maka balik kepada persoalan penyatuan. Persoalan yang akan menghimpunkan semula hubungan kita dengan pencipta kita secara jelas di akhir zaman. Sama ada tuan-tuan dan puan-puan setuju tak setuju dengan saya, itu bukan persoalan bagi saya. Itu adalah satu ketetapan bahawa tidak akan ada perubahan kepada mana-mana bangsa, mana-mana kaum kalau dia tak ubah apa yang ada dalam diri dia dulu. Ni hati dia dulu. Ubah hati dia. Benarkan akal dia untuk membawa realiti dalam kehidupan. Kerana Allah tak akan ubah nasib atau kaum bagi mana-mana bangsa atau mana-mana kaum selagi dia tak ubah apa yang ada pada diri dia. Ubah, maksudnya apa tu? Perubahan, perlu ada satu pelaksanaan. Bukan cukup dengan aku buat ni, besok aku amal yang ini, hutang aku habis berpuluh tahun boleh habis. Tak payah buat kerja lah macam tu. Kadang-kadang, minta maaf lah, saya dah tak boleh nak tahan dah. Kadang-kadang fikir, asyik-asyik cerita, nak tunjuk pandai. Dah tunjuk pandai, saya pun tak pandai, saya nak belajar. Bagi tahu saya. Bagi tahu saya apa cara dia. Oh ni Pal, ini macam ni cara dia Pal. Ini konsep dia Pal. Alhamdulillah, saya ambil, kita sama-sama buat. Baru ada satu penyatuan. Ini tidak. Bila orang lain keluarkan satu pandangan, pendapat, oh dialah orang yang paling pandai sekali. Dialah orang yang paling tahu sekali. Terus bangkang aja. Oh tak betul. Aku punya betul. Inilah punca-punca. Jadi lidi lah kita. Jadi lidi lah akhirnya. Maka tuan-tuan dan puan-puan, cuba dilihat balik. Sejarah banyak mengajar kita kemajuan-kemajuan. Perubahan kepada dunia Nusantara adalah daripada usaha pedagang-pedagang Islam. Pedagang yang pada masa sama mendakwahkan masyarakat tempatan tentang kebenaran Islam. Mereka tidak datang berdakwah dengan sekadar berdakwah untuk bercakap tentang tauhid, tetapi mereka membawa perdagangan dalam bentuk perdagangan-perdagangan, dan daripada sikap sebagai pedagang Islam, akhlak mereka sangat disenangi oleh masyarakat tempatan. Lalu mereka bertanya apa yang mereka fahami sehingga cara berdagangnya sangat harmoni, sangat menyenangkan masyarakat tempatan. Maka pedagang-pedagang Islam ini menjelaskan, kami berdagang adalah untuk mencari keberkatan, bukan mencari keuntungan. Maka inilah yang diajar oleh pencipta kami, yakni Allah. Jadi masyarakat tempatan terpegun dan mereka tak pernah dengar tentang Allah. Ini saya rujuk kepada kisah di Nusantara, contohnya kita di Malaysia. Jadi dari situ apa yang berlaku? Datang persoalan, timbul dan ingin tahu lebih lanjut. Dan daripada situ, akhlak pedagang-pedagang Islam itu telah menyebabkan masyarakat menerima sampai ke peringkat yang tertinggi, iaitu di istana. Maka berkembanglah Islam dengan jalan pedagang-pedagang Islam. Jadi di sini menunjukkan bagaimana masyarakat
bangsa Melayu satu waktu dulu yang dominannya beragama Hindu telah dibersihkan jiwa mereka, diserami jiwa mereka dengan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala oleh pedagang-pedagang. Maka pedagang-pedagang itu istilah hari ini adalah peniaga-peniaga. Istilah dalam perdagangan itu konsep dia adalah ekonomi. Akhirnya menyatukan bangsa-bangsa Melayu di seluruh Nusantara, khususnya di Malaysia ini, dalam satu kepercayaan yang sama, tauhid yang sama, iaitu Islam. Baru ada penyatuan. Dengan apa? Mekanisme apa? Ekonomi. Masalahnya hari ini, sistem ekonomi yang kita pakai, yang kita aplikasikan di sekolah, di mana-mana, dalam perdagangan, perniagaan dan sebagainya, kita menggunakan sistem kapitalis. Dah saya terangkan sebelum ni. Sistem kapitalis tidak meletakkan jiwa, nilai keberkatan dalam usaha mereka. Maka berpecahlah. Dan masalahnya di sini, ini adalah nadi kepada kehidupan kita. Ekonomi ini nadi, tak makan mati. Sampai orang jual diri. Jual diri tuan-tuan dan puan-puan sebab perut lapar. Dia jual diri dia. Ada yang menjadi menukar diri mereka, tauhid mereka kerana lapar. Kerana ingat tuan-tuan dan puan-puan, kemiskinan itu sangat dekat dengan kekufuran. Senang saja nak tergelincir. Datang pihak-pihak lain, penuhkan keperluan dia pertama. Hari-hari datang, bagi bantuan makan, bagi bantuan duit. Dia tak cakap apa-apa je. Dia tak cakap, oh saya bagi ni awak ikut cara saya. Tak, dia datang bagi bantuan je. Lagi hari datang, hello, dia tak sebut salam lah sebab dia bukan orang Islam. Dia kata, ni kami daripada sini, NGO ni contohnya. Kami sekadar memberikan sumbangan sosial. Dia bagi beras, dia bagi makanan-makanan dan sebagainya. Dia ambil, terima kasih. Dia tak cakap apa-apa, dia balik. Besok datang lagi, 2-3 hari, seminggu lepas tu datang lagi. Bawa lagi beras, tanya macam mana khabar, elok tak kesihatan, okey macam mana, belanja anak sekolah ada tak ada. Bagi lagi beras, tak cakap apa. Setiap minggu, berbulan, akhirnya jadi apa? Apa yang akan dialami? Yang menerima semangat itu akan bercakap, baik betul orang ni. Benar sungguh aku dalam susah, dia bantu aku. Rasa-rasanya tuan-tuan dan perempuan, apa akan berlaku lepas tu? Apa juga yang membantu tu, yang bercakap pada dia akan terima. Jadi jangan kita nafikan perkara kepentingan ekonomi dalam penyatuan dan dalam masa yang sama. Ekonomi itu juga akan menjadi perpecahan jika dijadikan sebagai senjata oleh pihak musuh. Jadi bila saya katakan kepada sahabat saya, Datuk, nak himpun Melayu, nak satukan Melayu, tak ada cara lain. Penuhkan keperluan ekonomi mereka terlebih dahulu. Bebaskan mereka daripada segala masalah-masalah ekonomi. Biarkan mereka dalam keadaan yang tenang. Dapat penuhkan segala keperluan. Pasti demi Allah yang Maha Suci, yang menguasai sekalian alam semesta, Islam akan tegak semula di atas muka bumi. Tidak ada siapa yang dapat menghalang. Maka perlu ada pembangunan dari segi aspek ekonomi dalam apa juga keadaan penyatuan.